الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق Allahul Azim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahulah kepada mereka sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur bersetubuh dengan isteri-isteri kamu. Isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu. Dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawasanya kamu mengkhianati diri sendiri. Lalu Allah menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Maka sekarang setubuhilah isteri-isteri kamu. Dan carilah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu. Dan makanlah. Serta minumlah. Sehingga nyata kepada kamu benang putih cahaya siang. Dari benang hitam kegelapan malam. Iaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam, yakni maghrib. Dan janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas larangan Allah. Maka janganlah kamu menghampirinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat hukumnya. Serta sekalian manusia. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat hukumnya kepada sekalian manusia supaya mereka bertakwa. Masih lagi kita berada dalam ayat-ayat dalam suratul Baqarah pada juzuk yang kedua pada ayat 186 sehingga ayat 187. Bila mana Allah Ta'ala mengatakan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, katakan kepada mereka sesungguhnya aku dekat. Aku memperkenankan doa para peminta apabila mereka meminta kepadaku. Maka hendaklah mereka mentaati perintahku dan beriman denganku. Semoga mereka menjadi orang yang bijaksana. Allah menjelaskan pada ayat 186 tentang tawaran Allah Ta'ala kepada hambanya serta khabar gembira Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya bahawa sesungguhnya Allah itu dekat.
Kalau tanya di mana Allah, maka Allah itu dekat. Kata ulama, yang dimaksudkan ialah Allah mengetahui. Allah mengetahui selok-belok kehendak keinginanmu, selok-belok masalah dan juga musibah yang menimpamu. Imam Ibn Jarir At-Tabari meriwayatkan daripada Muawiyah bin Haidah, dari ayahnya, dari datuknya, berkata, datang seorang Arab Badui kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, aqribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi. Apakah Tuhan kita dekat, maka kita boleh bermunajat kepadanya, ataupun jauh kita boleh menjerit kepadanya, yakni memanggilnya dengan kuat. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam diam. Maka sesudah itu turunlah ayat ini, ayat 186. Bila hamba-hambaku bertanya tentangku wahai Muhammad, katakanlah aku dekat. Ayat-ayat yang kita bacakan ini mengingatkan kepada semua hamba Allah dan mengajar orang-orang beriman secara khusus tentang bagaimana mereka perlu menjaga ibadat puasa mereka. Dan sekalian ibadat-ibadat yang lain, ketaatan-ketaatan yang lain, dengan mengikhlaskan diri, menjaga adab-adab dan hukum-hukum, dan menghadap hanya kepada Allah Ta'ala dengan doa yang telah memberikan kepada mereka petunjuk dan hidayah. Kata Imam Baydawi, selepas Allah Ta'ala menyebut tentang perintah berpuasa bulan Ramadan dan menjaga bilangan puasa dan hukum hakam yang berkait dengannya, maka Allah Ta'ala menyuruh setiap orang beriman supaya membesarkan Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau semalam kita cerita bagaimana selepas tamat ibadat puasa, walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbir, mengungkapkan takbir dan bersyukur kepada Allah. Maka ayat yang kita bacakan ini berkait dengan doa untuk menunjukkan bahawa Allah mengetahui keadaan mereka, mendengar kata-kata mereka, memperkenankan doa-doa mereka, membalas setiap amalan-amalan mereka, untuk menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berada dalam, Allah memerhatikan setiap perintah yang mereka lakukan. Dia perintah-perintah yang dibuat daripada berkait dengan kisasnya, berkait dengan wasiatnya, sehinggalah kepada berkait dengan puasanya. Maka semua perintah-perintah ini orang beriman perlu mengetahui bahawa Allah memerhatikannya. Dan Allah memberi pahala. Dan Allah sedang mendengar doa-doa pada hamba-Nya. Maka kenapa disebut tentang ayat doa? Kerana doa itu disyariatkan dalam puasa. Dan doa itu disyariatkan dalam semua ibadat-ibadat yang kita lakukan. Kan doa itu menjadi kekuatan dalam melakukan ketaatan pada Allah. Kan doa itu menunjukkan pergantungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan doa itu menunjukkan maqam perhambaan Allah yang sebenar. Kalau ada orang kata, buat apa doa-doa? Bukankah Allah dah tetap semua benda? Bukankah semua takdir Allah sudah ditetapkan? Maka kenapa perlu bicara tentang doa? Terutamanya ayat doa ini, itu ayat 186 datang selepas pensyariatan kefarduan berpuasa bulan Ramadan. Kemudian tentang hukum hakam yang berkait dengan Ramadan. Kemudian tentang Al-Quran yang diturunkan bulan Ramadan, yang sifatnya memberi petunjuk. Dan juga tentang bagaimana hamba Allah perlu menyempurnakan Ramadan, selepas itu bertakbir kepada Allah, memuji Allah Ta'ala. Maka kenapa tiba-tiba datang ayat doa? Apa rabat? Apa hubung kaitnya, munasabahnya? Sebagaimana kita sebut, untuk menunjukkan doa juga ibadat. Sebagaimana puasa, sebagaimana wasiat, sebagaimana kisas. Sebagaimana ibadat-ibadat itu kita buat dengan bersungguh-sungguh, dengan mengharapkan pahala di sisi Allah dan memohon keselamatan. Maka demikian doa.
Doalah yang menyempurnakan ibadat-ibadat yang kita lakukan. Berdoa supaya Allah sempurnakan, berdoa supaya Allah terima, berdoa supaya Allah beri pahala, berdoa supaya Allah beri keikhlasan, berdoa supaya Allah beri kekuatan dalam melakukan ibadat, berdoa supaya Allah Ta'ala jadikan kelazatan dalam ibadat. Seolah-olah ibadat ini akan tergantung tanpa doa. Dari sudut kesempurnaannya, kemuliaannya, dan juga dari sudut mampu kita meneruskannya. Kita perlukan kekuatan. Melaksanakan perintah Allah perlukan kekuatan. Dan juga untuk menerangkan, doa berada pada makam ibadat juga. Sebab itu, kata ulama, walaupun semua benda telah ditakdirkan, Allah dah takdir doa apa, benda ni bukan boleh berubah pun dakwaan mereka. Dan kan kita tahu, ada benda yang boleh ubah. Ada benda yang memang tak berubah. Tetapi kerana doa, dia akan memberikan kekuatan pada kita mengharunginya, melaluinya. Dan akan memberi kita pahala yang besar. Sebab itu kata ulama, doa ini ialah ahammu maqamatil ubudiyah. Sepenting-penting kedudukan perhambaan seorang pada Allah. Kerana Allah Ta'ala berfirman, Udu'uni astajib lakum. Dan surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat 60, Allah berfirman, berdoalah padaku, aku perkenankan pada kamu. Maka Allah minta, Allah suruh kita. Bila Allah suruh sesuatu, maknanya ada kelebihan. Bila Allah Ta'ala suruh sesuatu, maknanya ia juga ibadat. Dalam ayat yang lain, bila Allah kata, Udu'uni astajib lakum, minta aku, doa pada aku. Berarti ia adalah perintah sebagaimana perintah-perintah lain. Dan juga sabit dalam hadis, kalau kita tak berdoa, kita akan dimurkai oleh Allah. Nabi SAW bersabda, Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tak doa, maka Allah murka padanya. Dalam satu ayat suratul An'am, surah ke-6 ayat 43, Allah berfirman, Falawla irja'ahum ba'suna tadarra'u, walakin qasad qulubuhum, wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Dan sekiranya datang kepada mereka musibah kami, kalau mereka merendah diri memohon kepada kami, tetapi hati mereka keras dan syaitan menghiaskan perbuatan mereka itu. Kata Allah, waktu datang bala-bala ni, musibah ni, Allah nak tengok hamba Allah merendahkan diri padanya. Tapi mereka tetap berkeras hati. Di sinilah beza orang beriman. Orang beriman sebagaimana ibadat-ibadat lain mereka tunduk patuh, demikian ibadat doa, mereka doa sungguh-sungguh. Sebagaimana mereka puasa sungguh, sembahyangnya sungguh, demikian juga mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Disebut dalam hadis Nabi SAW, ad-du'a mukhlu ibadah. Doa itu merupakan intipati ibadat, otak bagi ibadat. Dan sebagaimana dalam hadis yang lain, baginda SAW menyatakan, ad-du'a huwal ibadah. Hakikat doa itu ialah ibadat. Doa itu bukan sekadar permintaan. Oh, dah tak ada benda nak minta, saya doa buat apa? Ia ibadat. Bila ibadat, selagi mana kita jadi hamba Allah, selagi mana kita waras, ada otak, ada akal, ada kesihatan, maka doa itu sebahagian daripada perjalanan hidup, perhambaan kita pada Allah. Kita puasa, kita zakat, kita menerima segala hukum hakam yang Allah Ta'ala tetapkan dalam Quran. Demikian juga doa. Kerana watak orang Yahudi dan orang Kristian, mereka tidak bersungguh berdoa, melainkan bila mereka perlukan hajat. Oh, kalau ada hajat memang doa panjang. Tapi kalau tak ada apa-apa, tak ada doa. Orang beriman tidak begitu. Orang beriman diajar bukan sekadar doa untuk meminta, doa untuk menolak sesuatu perkara yang tidak diingini, tetapi doa itu sendiri ibadat. Dan kita mencari waktu-waktu yang kita tahu mustajab doanya, diperkenankan doanya. Bahkan Nabi SAW menyatakan, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu senjata orang beriman, tiang agama dan cahaya langit dan bumi. Kerana seorang bila berdoa, naik cahaya ke langit dan ke bumi, memenuhinya. Doa-doa tersebut, Allah angkat doa-doa tersebut ke langit untuk menunjukkan kemuliaan, ketinggiannya. Oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, bila kita nak
menjadikan doa kita diperkenankan oleh Allah SWT, maka perlu kita perhatikan apa yang Allah ajar. Bila Allah menyebut falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaklah mereka mentaati aku. Maka untuk mendapat doa yang diperkenankan oleh Allah, maka syarat pertama kata ulama, adamul i'tida bitajawuzi hududillah, jangan melampaui hukum hakam Allah. Jangan melanggar hukum hakam Allah. Fa kullu musirrin ala kabiratin aliman biha aw jahilan fahuwa mu'tadid. Dan setiap orang yang buat dosa besar, sama ada dia tahu atau dia jahil, maka dia dianggap melampau batasan-batasan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Doalah pada Allah dengan sifat rendah diri dan dengan khufyah, dengan tersembunyi, dengan rasa takut. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampau. Kata ulama, melampau itu yang melanggar perintah Allah. Dia langgar perintah Allah macam-macam, kemudian dia nak berdoa dan dia mengharapkan kemustajabat. Dan yang kedua ialah makanan yang halal. Ia termasuk dalam makna taat pada Allah. Kalau sebelum ini kita dah sebut tentang makanan yang halal. Bila Allah perintah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wahai manusia, makanlah makanan yang baik lagi halal. Dan Allah Ta'ala berfirman selepas itu, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah apa yang baik yang kami beri rezeki kepada kamu. Maka seolah-olah bab makan yang tak kita syarah punca, orang Yahudi, orang Kristian, orang-orang kafir, tertutup hati mereka untuk melihat hidayah kerana makanan yang haram. Supaya orang beriman memerhatikan apa yang dimakan dan melihat hukum hakam makanan, kerana ini juga berkait dengan doa. Kerana itu Nabi SAW menyebut tentang seorang lelaki yang dalam kehajat yang besar, dalam musafir yang panjang, menadah tangannya bersungguh-sungguh ke langit, menyeru, ya Tuhanku, ya Tuhanku, sedangkan makanannya haram, minuman yang haram, pakaiannya haram, diberi makan dengan yang haram. Fa anna yustajabulah. Macam mana Allah Ta'ala nak perkenankan doanya? Maksud macam mana? Artinya jauhnya keadaan dia untuk mendapat perkenan doa. Jauh. Macam kita tengok budak-budak, anak-anak, buku tak baca, sekolah tak pergi, jauhnya nak berjaya. Tak nampak macam mana dia boleh berjaya. Sebab sekolah tak pergi, buku pun tak beli, baca pun tidak. Lalu kita tengok antara dia dengan kejayaan tu macam jauh. Maka demikian juga yang melanggar perintah-perintah Allah SWT. Dan orang-orang yang berdoa, kata Allah, perlu mengetahui bahawa tidak ada perantaraan antara dia dengan Allah. Firmanullah Ta'ala, Allahus Samad. Allah tempat bergantung harap tanpa perantaraan. Kita direct dengan Allah SWT. Dan berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk, bukannya hati yang lalai. Kerana Allah tidak menerima doa daripada hati yang lalai. Kemudian di antara perkara yang kita kena jaga, kata ulama, antara Imam Ibn Atta, ada 4 perkara kita perlu jaga kalau nak doa mustajab. Yang pertama, jaga hati ketika mana kita bersendirian. Yang kedua, jaga lidah ketika mana kita bersama makhluk. Yang ketiga, jaga mata supaya tidak melihat apa yang tidak halal. Yang keempat, menjaga perut daripada makanan yang haram. Imam Ibn Atta kata, kalau orang jaga 4 perkara ini, doanya mustajab. Pertama, dia jaga hati ketika dia bersendirian, jangan wasakan buruk dan sebagainya. Yang kedua, dia jaga lidah bila bersama dengan orang. Yang ketiga, dia jaga mata, jangan tengok benda yang tak dihalalkan. Yang keempat, dia jaga perut daripada apa yang dia makan. Maka kalau dia jaga, maka Allah mustajabkan doa. Dan demikian bila Allah menyuruh kita berdoa, dan Allah menjanjikan, bukan sekadar Allah beritahu Allah dekat, untuk menunjukkan perlu kita confident benda tu. Sebab Allah tu dekat. Kalau sebut Allah tu jauh, kita pun tak confident nak minta. Allah tu dekat. Yang dimaksudkan dekat di sini adalah ilmu Allah, pengetahuan Allah. Allah tahu tentang keadaan kita. Di mana kita bermohon dan kita berdoa. Sebab itu kita memilih waktu-waktu yang mana mustajab doa. Ketika sahur, ketika berbuka puasa, antara azan dan iqamah, di antara zuhur dan asar pada hari Rabu,
waktu-waktu kesukaran, ketika mana musafir, ketika mana sakit, ketika turunnya hujan, ketika berada di medan perang. Ini semuanya ada disebut dalam asar, hadis-hadis atau asar, dalil-dalil tentang waktu-waktu yang mustajab doa. Seolah-olah Allah Ta'ala nak beritahu selepas menyebut tentang ibadat puasa, maka ada ibadat doa. Seolah-olah juga nak beritahu bahawa puasa itu, doa itu sebahagian daripada ibadat puasa. Bukan sekadar puasa, menahan makan minum, juga memperbanyakkan doa. Kan doa orang berpuasa itu mustajab. Doa orang yang berpuasa itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa ketika berpuasa itu termasuk doa-doa yang dimuliakan. Disebut dalam satu hadis, "Lis-sha'im inda iftari da'watun mustajabatun." Bagi orang berpuasa ketika hendak berbuka ada doa yang mustajab. Adalah Abdullah bin Amri. Bila mana dia nak berbuka puasa, dia berdoa untuk keluarganya, anaknya, dan dia berdoa untuk keluarga dan anaknya. Dan dia berdoa kepada Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, "Inna lis-sha'im inda fitrihi da'watun la turad." Inna lis-sha'im inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya bagi orang berpuasa ada satu doa yang tidak akan ditolak. Adalah Abdullah bin Amri berkata, bila mana dia berbuka puasa, "Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli." Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi sesuatu supaya engkau mengampuni dosaku. Disebut dalam hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Al-imamul adilu, pemimpin yang adil. Wasaimu hatta yuftiru, yang berpuasa sehingga berbuka. Da'watul mazlum yarfa'allah dunal ghumam yaumal qiyamah. Dunal ghamam yaumal qiyamah. Wa tuftah lahal abwabus sama' wa yakulu bi'izzati la'ansurannaka walau ba'dahin. Ada 3 golongan doa Tuhan tak tolak. Yang pertama, doa pemimpin yang adil. Yang kedua, doa orang berpuasa sehinggalah dia berbuka. Sebab itu sunat kita memanjangkan doa sebelum berbuka. Kerana waktu itulah mustajab doanya. Dan doa orang yang dizalimi, maka Allah Ta'ala akan mengangkatnya tanpa hijab pada hari kiamat kelak. Akan dibuka baginya, bagi doa yang dizalimi ini, pintu-pintu langit. Dan Allah berfirman, "Demi kemuliaanku, aku tetap akan membantumu walaupun dalam satu tempoh." Ini orang-orang yang dizalimi, Allah tetap akan membantunya, menolongnya walaupun dalam satu tempoh. Ini menunjukkan tuan-tuan sekalian, bagaimana doa ini suatu perkara yang penting untuk kita jaga dan termasuk dalam makna ibadat puasa. Dan juga dalam kesempurnaan ibadat puasa. Kerana itu kita doa. Doa macam-macam. Antara doa berbuka puasa sendiri disebut dalam hadis, "Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Ya Allah, kepadamu kami berpuasa, atas rezekimu kami berbuka, maka terimalah daripada kami, sesungguhnya engkau sahaja yang mendengar lagi maha mengetahui. Dan Nabi SAW bila berbuka, Nabi sebut, "Zahabaz zama'u wabtallatil uruq wa thabatu ajru insyaAllah." Telah hilang haus, telah basah tengkuk, dan telah sabitlah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selepas Allah menyebut tentang doa, maka Allah Ta'ala bercerita kembali, menyebut kembali tentang ibadat puasa. Ayat ni dijadi tengah-tengah antara puasa yang disebut hukum hakam asas, yang berkait dengan keuzuran bagi orang yang musafir, orang yang sakit. Dan juga tentang puasa yang perlu disempurnakan. Tiba-tiba datang ayat doa. Kemudian datang kembali ayat puasa. "Uhilla lakum", dihalalkan kepada kamu, lailatas siyam, pada malam puasa. Ar-rafasu, bersetubuh. Perkataan rafas, bersetubuh, berjima. Ila nisaikum, dengan isteri kamu. Hunna, kerana isteri kamu itu, libasul lakum, pakaian kamu. Kenapa Allah mentadbirkan isteri sebagai pakaian? Dari sudut menjaga maruah, melindungi diri, menjadikan kita selesa, menjadikan kita cantik, menjadikan kita mulia. Bagaimana sifat pakaian pada diri kita? Contoh, kalau kita pakai baju, apa nilai baju yang kita pakai? Bukan sekadar makna cantik, bagi menutup aib kita. Bahkan bagi menjadikan kita nampak sihat, ceria, dan lain-lain yang beratus kebaikan yang ada pada pakaian.
Sebab itu kita tak mungkin keluar rumah melainkan dalam keadaan berpakaian. Bahkan sebahagian kerja kita dinilai dengan pakaian kita. Oh, ini pakaian pilot, ini pakaian polis, ini pakaian ulama, ini pakaian dinilai. Demikian juga para isteri. Sifat mereka seperti pakaian kita. Yang akan mengangkat kedudukan, kemuliaan, maruah dan sebagainya. Dan demikian juga bila Allah sebut wa antum, dan kamu wahai suami, libasul lahun, juga pakaian bagi perempuan. Sebagaimana Allah perintahkan wanita menjaga aib suami. Allah berfirman, wal hafizatu lil ghaibi bima hafizallah, dan wanita yang menjaga keaiban suami yang diperintahkan oleh Allah. Haram bagi isteri menceritakan keaiban suami. Diceritakan orang suami dia pemalas, suami dia kuat tidur. Ustaz, jangan hairanlah suami saya tidur kat kuliah, kat rumah pun dia kuat tidur. Maka tak bolehlah cerita macam tu, mengaibkan suami. Biar Ustaz tahu dia kat kuliah dia tidur, sudahlah. Dia cerita kat rumah pun tidur, Ustaz. Kadang-kadang tengah bercakap dia boleh tidur. Maka ini tak patut kita aibkan suami. Sebab kita berfungsi sebagai pakaian dia. Jangan cerita suami saya Ustaz malas, payah nak tolong saya. Melainkan dalam maqam kedudukan nak tanya fatwa, nak tahu penjelasan hukum. Tapi saja-saja nak cerita, lalu berlambak keaiban yang menjadi privasi kat rumah. Lalu kita dedahkan semua, maka kita berdosa. Dan sama juga suami. Dia cerita isteri dia pemalas, malas masak. Si saya Ustaz, kalau dia malas masak, mesti dia kata pening kepala. 5 hari lah pening kepala. Bila akhir bulan saya dapat gaji. Sebab nak makan kat luar. Kita pun cerita. Pun tak boleh. Apa-apa keaiban isteri, kita pun tak boleh cerita. Apa tadi keaiban yang ataupun perkara yang berkait dengan hubungan suami isteri. Kerana Allah menyebut masing-masing jadi pakaian. Dan pakaian saling melindungi dan saling menampakkan keindahan. Biar orang nampak pada mulut kita isteri kita bagus. Biar orang nampak pada mulut kita suami kita bagus. Ini daripada mulut kita nampak suami kita tak bagus. Lalu kita cerita semua kekurangan suami kita. Maka ini suatu benda yang tak patut. Kita tak jadi pakaian. Kita telah telanjangkan pakaian tu. Mengaibkan dia. Walau Allah Ta'ala mentakbirkan bahawa kita wanita, pakaian suami. Suami pula pakaian kepada isteri. Apatah lagi kalau mereka dah bercerai. Pun sama. Mereka hendaklah saling tutup menutupi. Patutnya dah tutup fail. Mahkamah pun dah selesai bersidang. Mereka dah bercerai dengan baik. Maka selesai. Tak ada lagi cerita-cerita ni. Tapi masih diceritakan. Dan kita pula macam seronok nak tahu kenapa. Ya, suami isteri ada satu bentuk kesalahan. Kita yang duk keliling suami isteri pun suka nak tahu kenapa. Tanpa apa-apa kepentingan. Mereka sekadar nak tahu. Sebab itu kata Nabi SAW. La yus'alur rajul fima daraba mura'atah. Jangan ditanya kalau suami bergaduh dengan isterinya. Kalau si suami bergaduh dengan isteri, jangan kita tanya. Kenapa gaduh? Sebab apa? Dengar bunyi peleping, kenapa? Dengar bunyi berantakan, pecah pinggan mangkuk, apa dia? Tak boleh tanya. Itu hal rumah tangga dia. Maka ini antara keaiban-keaiban yang perlu dijaga oleh kedua belah pihak. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Alimallahu annakum, Allah Ta'ala mengetahui sesungguhnya kamu, wahai orang beriman. Kuntum adalah kamu takhtanuna anfusakum, mengkhianati diri kamu sendiri. Fataba alaikum, maka Allah mengampuni kamu. Wa'afa ankum, dan Allah memaafkan kamu. Apa ceritanya? Orang-orang Islam, pada permulaan Islam, tuan-tuan sekalian, bila mana mereka sudah pun berbuka puasa, lalu mereka pun solat maghrib, mereka pun solat isyak. Bila selepas isyak, menjadi kebiasaan para sahabat tidur. Bahkan para salafus soleh, mereka akan tidur sebaik sahaja selepas isyak. Dan ada orang tu, bila bulan Ramadan, dia dah tidur lepas isyak, lepas dah habis tarawih. Maka bila dia bangun malam, dia tak boleh lagi makan. Dia kira terus straight. Sehinggalah datangnya waktu sahur dia. Maka baru boleh makan. Dan tidak boleh lagi berjimat. Jadi kalau suami tadi, dia dah tidur. Dia telek mata, dia nak jimat, maka tak boleh. Sebab dia dah kira berada dalam keadaan puasa. Jadi panjang puasanya. Artinya bila sampai maghrib buka puasa. Bila buka puasa, bila dia tidur bermula puasa. Maka ini menjadi kesukaran. Pada perintah, pada permulaan awal. Perintah puasa. Maka sebahagian mereka bila bangun malam, tak tahan lapar, tapi terpaksa tahan, keesokan hari berpuasa dengan penuh kepenatan.
Dan ada pula sahabat yang bila bangun malam, tiba-tiba berselera pula dengan isteri, dah bersama dengan isteri. Lepas tu rasa bersalah, datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, semalam saya bersama dengan isteri saya, apa hukumnya? Maka Nabi diam sehingga tunggu ayat ini. Ayat ini berkata, bila datang waktu malam, walaupun dalam keadaan hari berpuasa, maka halal bagi kamu bersetubuh dengan isteri kamu. Pada permulaannya tidak dibenarkan. Dan sebagaimana halal bagi kamu makan. Dan Allah ampunkan dosa yang kamu buat sebelum ini. Maka ayat ini dinasahkan dengan hukum harus boleh pada malam Ramadan untuk makan dan juga bersetubuh dengan pasangan masing-masing. Dengan isteri, dengan suami. Sebab itu Allah menyebut, fal'an sekarang ini dengan tunggu ayat ini, basyiruhun, setubuhilah mereka. Maksudnya ialah, sepakat ulama, bila daripada larangan datang perintah maknanya harus. Bukan wajib setubuh ni Ustaz. Sebab Allah perintah ni, basyiruhun, setubuhlah. Penat juga wajib. Kalau tak boleh pun penat. Kena wajib pun penat. Dalam uslub Al-Quran, kepahaman hukum hakam Al-Quran, bila mula-mula datang larangan, kemudian datang perintah, maknanya perintah itu harus. Harus. Basyiruhun, maka harus kamu untuk bersama dengan isteri kamu pada malam hari. Wabtagu ma kataballahu lakum. Atau kamu nak makan malam hari, nak bekerja, mana tak ada masalah apa-apa. Artinya puasa itu cuma di siang hari. Tiada larangan pada malam hari. Malam hari sama seperti waktu-waktu lain yang bukan bulan Ramadan. Dari sudut kebebasan. Untuk makan, minum, bersama dengan suami, isteri dan sebagainya. Kan itu Allah menyebut, kulu washrabu, makan dan minum. Makanlah, minumlah. Nak terus makan, lepas maghrib, lepas solat Isyak terus nak makan, sampai sahur, makan nak makan. Dan minumlah. Masuk keharusan. Hatta yatabayyana. Sehingga jelas kepada kamu. Al-khaytul abyad. Iaitu fajar minal khaytil aswad. Setelah jelas kepada kamu waktu siangnya dengan waktu malamnya, yakni waktu fajarnya. Artinya makan dan minumlah kamu sehinggalah sampai ke subuh. Sampailah kepada keluarnya fajar sadiq yang menunjukkan fajar subuh. Artinya, tuan-tuan sekalian, bila Allah Ta'ala menyatakan, pada malam hari tiada larangan apa-apa. Untuk kamu makan, untuk kamu minum. Bila kita sebut benang putih, menunjukkan kepada waktu subuh. Dan malam pula disebut sebagai benang hitam. Artinya, sepanjang malam tu makanlah. Sehingga zuhur benang putih, yakni sehingga zuhur fajar. Bila hari dah nak cerah, hari dah nak bercahaya, fajar sudah keluar, maka berhenti makan. Artinya boleh seorang tu makan sehinggalah tamatnya waktu sahur. Allah berfirman, summa atimmus siyam. Dan hendaklah mereka menyempurnakan puasa ilal lail, sekadar malam sahaja. Artinya sepakat ulama, bila terbenam saja matahari, maka bermula malam, sempurna puasa itu sampai kat situ. Dan ini menunjukkan larangan melakukan wisal, menyambung puasa sehingga esok hari. Sebagian ulama mengatakan wisal ini haram. Sebahagian yang pula mengatakan makruh. Kerana berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? La yazalu nas bi khairin ma'ajjal fitr. Sentiasalah umat aku, orang beriman itu dalam kebaikan selagi mana mereka mempercepatkan buka puasa. Mana-mana orang lambat buka puasa, hukumnya makruh. Saya tahan lagi ni, boleh tak makan pun tak apa, lepas tarawih baru saya nak makan. Maka makruh. Itu namanya wisal, sambung puasa. Kerana Allah Ta'ala menyatakan, summa atimus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa bila sampai waktu malam sahaja. Yakni bila mula terbenam matahari, cukup setakat tu puasa. Maka makanlah. Bila kita bersegera berbuka puasa, maka kita mendapat kebaikan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya, tentang mana yang lebih baik? Seorang yang menyegerakan berbuka puasa dan menyegerakan solat, dengan seorang yang menyegerakan berbuka puasa dan melambatkan solat, mana lebih mulia? Mereka sepakat tentang segera berbuka. Ada orang, tuan-tuan, bila dia berbuka puasa, dia tu makan semula biryani gamnya, air tebu, air soya, air sirap, belasah semua dulu, pukul 8 pun solat. Sebab apa? Nanti kalau dia semain teringat,
Allahu Akbar teringat murtabak. Allahu Akbar teringat air tebu. Tak jadi hal ni. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya, mana lebih baik? Seorang yang sekadar makan kurma dulu, kemudian dia terus solat. Dengan orang makan semua benda, kata Aisyah semua baik. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi SAW ialah bersegera solat. Yang baginda SAW buat makan ringan-ringan, kemudian solat. Lepas sudah tu nak makan-makan lah. Sebab kadang-kadang dia tengok atas keadaan tempat dan diri kita. Kita kadang-kadang bila berbuka puasa, kalau kita makan belaka nanti perut pula. Solat tarawih jangan cerita muak. Ngantuk kenyang. Waktunya rehatnya kurang. Dan kalau kita makan sikit-sikit kemudian kita solat dulu, pun teringat pula. Teringatlah nasi gulai kampung. Teringat. Kita bukan tahap wali ni. Tahap biasa-biasa teringat. Tak jadi juga tengah sembahyang meleleh air liur. Jadi melihat pada keadaan kita. Makan sikit. Sebab tu orang kita ni banyak makan. Dia lepas buka makan. Lepas tu moreh lagi. Moreh makan lagi. Makan lagi. Dia secara umumnya hukumnya harus. Walaupun sebaiknya kita memahami falsafah puasa dengan sebenar. Kemudian Allah menyebut, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kamu bersetubuh dengan isteri kamu dalam keadaan kamu iktikaf di masjid. Di sini pertama menyebut tentang hukum iktikaf mesti di masjid. Allahumma illa melainkan dalam keadaan coronavirus ada larangan itu dan ini, maka masing-masing iktikaf pada tempat yang dilapangkan baginya. Duduk untuk dia beribadat. Tapi dalam keadaan dia benarkan, maka di masjid. Sama ada masjid yang dibuat Jumaat atau masjid yang dibuat jamaah. Orang kita kan kalau masjid dibuat jamaah, kita panggil surau. Masjid yang dibuat Jumaat, kita panggil masjid jami'. Walaupun yang setengah ulama kata yang afdal masjid yang ada Jumaat supaya dia tak boleh keluar. Tapi setengah ulama kata tidak. Mana-mana tempat yang diadakan jamaah sehingga dia menjadi masjid, tempat solat rutin 5 waktu, maka tak ada masalah. Manakala bagi wanita pula, apakah boleh diiktikaf di rumah dia? Setengah-setengah ulama menyatakan wanita boleh iktikaf di rumah kerana adanya perintah adanya perintah Nabi SAW yang menyatakan sembahyang di rumah bagi perempuan itu lebih utama, lebih baik. Bahkan Rasulullah SAW bila ditanya tempat paling baik untuk wanita solat, maka jawabnya di rumah. Dan oleh kerana sifat iktikaf itu sunat dan banyak ibadat sunat memang sunat buat kat rumah. Lalu bagi wanita dia khususkan tempat khas untuk dia untuk ibadat dan diiktikaf di situ. Maka dia mendapat pahala iktikaf. Ini sebahagian pandangan ulama. Tetapi pandangan yang menjadi kesepakatan kebanyakan ulama, iktikaf itu cuma di masjid, sama ada masjid yang diadakan Jumaat ataupun tidak. Sebahagiannya mentarjihkan yang ada Jumaat supaya dia tak perlu keluar untuk pergi solat Jumaat. Sebahagiannya kata memadai tempat di mana dia adakan solat berjemaah, masjid tadi. Walaupun dia tak buat solat Jumaat. Dan dalam ketika itu, waktu iktikaf maka jangan bersetubuh dengan isteri. Pertama dari sudut untuk menjaga kemuliaan iktikaf. Yang kedua kemuliaan masjid. Maka larangan ini dia disebut sebagai haram. Membatalkan pahala iktikaf. Dan juga hukumnya haram kerana dia berada dalam masjid. Kemudian Allah menyebut tilka hududullah, itu adalah hukum Allah. Fala taqrabuha, jangan kamu langgar. Maka ini menunjukkan pengharaman itu. Pengharaman bersetubuh di masjid. Adapun dalam keadaan iktikaf maka batal iktikaf dia. Sama ada dia iktikaf nazar atau iktikaf sunat. Dan iktikaf ini paling minimum ialah 1 lahzah. Duduk iktikaf dah keluar balik. Dan paling sempurna ialah iktikaf tadi, khususnya bulan Ramadan, dimasuk pada hari ke-20 selepas asar dan keluar pada pagi raya. Itu paling sempurna kalau iktikaf Ramadan. Disebut tentang iktikaf di sini selepas menyebut syariat Ramadan untuk menunjukkan kelebihan iktikaf di bulan Ramadan. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun. Demikian Allah menerangkan pada manusia perintah-perintahnya, hukum hakamnya supaya manusia bertakwa. Supaya kita tahu tuan-tuan, dalam melaksanakan hukum hakam mesti ikut syariat Allah. Bukan ikut dang kita, bukan ikut nafsu kita. Kerana hukum hakam walaupun ulama yang cakap, ulama beritahu, ia datang dari Allah. Dia datang daripada Rasulullah SAW. Ulama tolong beritahu berdasarkan kepahaman daripada nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka melakukan istinbat. Kerana mereka tahu kita tak boleh bercakap mengikut prioriti kita. Atau mengikut kehendak kita. Kita mesti mengikut dalilnya.
dan melihat dalil setiap ulama yang menyebutnya. Kan itu kita lihat dalam perbahasan para ulama, setiap kali dia jelaskan hukum, maka dia sebut dalil Qurannya begini, sunnahnya begini, istimbat, wajud dilalah, penjelasan terhadap setiap dalil-dalil tersebut. Maka setiap ibadat perlu dipatuhi hukum hakamnya. Bukan ikut dang kita nak buat, nak tinggal. Ada peraturan, ada dawabit, ada syarat-syarat. Sama ada puasanya, sama ada doanya, sama ada i'tikafnya. Ketiga-tiga ibadat ini ada dalam bulan Ramadan dan demikian baca Al-Quran yang sebelum ini yang telah kita nyatakan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.